jibal, bukit berterbangan seperti awan yang ditiup oleh angin. Bukit atas dunia ni tak bergerak. Kita nampak tak bergerak sebab dia jadi penyacang ataupun pengimban kepada bumi. Tapi hari akhirat dia berjalan. Alhamdulillah, ada pelajar tanya di mana perbincangan tentang bukit ni. Alhamdulillah, kita telah bincang, tuan-tuan tanda, dalam surah Al-Kahfi ayat 47, wa yawma nusayyirul jibal, pada hari kami memperjalankan bukit. Wa taral arda bariza, bumi jadi kosong. Dalam surah At-Tur ayat 9, 10, yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra, bukit berjalan. Dalam surah An-Naba ayat 20, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Masya Allah, diperjalankan bukit sarab, jadi macam fata morgana begitu ya, terbang. Surah At-Takwir ayat 3, wa idzal jibalu suyirat, apabila bukit diperjalankan, diterbangkan. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam ayat-ayat yang awal dulu kita bincang panjang tentang bukit, sama dalam surah At-Takwir ataupun surah An-Naba telah dibincangkan tentang bukit. Cuma kita nak simpulkan di sini sedikit tentang bukit. Tuan-tuan tanda, apabila berlakunya tiupan serunai sangkakala yang kedua, ketika berkumpulnya manusia, tasirul jibal, bukit-bukit berterbangan daripada tempat dia, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, perubahan bukit ada enam sifat, tanda. Yang pertama, dakkan dakka. Dakkan mana dihentak, hancur. Satu. Kemudian tasiru kal'ihn al-manfus, seperti debu yang berterbangan, maksudnya bulu yang berterbangan. Zalika idza sarat as-sama' kal-muhli. Ketika itu jadi dia pula tasiru kal-haba'i, seperti debu yang berterbangan. Tadi macam al-manfus, bulu terbang, kemudian hancur lagi seperti debu. Yang keempat, tansif. Dalam surah Taha, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah Ta'ala hapuskan dia. Masya-Allah. Yang kelima, ar-riyah tarfa'uha, angin angkat bukit daripada bumi supaya bumi ini kosong, maka dia terapung di udara. Jadi macam kita tengok waktu ada sinar matahari, kita tengok di tingkap ke di celah lubang, nampak berdebu gitu kan. Itu je nampak bukit. Masya Allah. Wal hadus sadis, keadaan yang keenam, antakuna saraba, jadi macam fata morgana, kosong, tak nampak apa. Kata di para ulama, 6 perubahan ini perubahan sehingga jadilah bumi itu kosong. Jadi bumi itu jadi kosong, yang menyebabkan perhimpunan manusia di mahsyar sama je. Allahu Akbar. Baik, itu ayat dalam ayat yang lepas dia panggil tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka selepas itu jelas Allah Ta'ala sebut kepada kita pula tentang bagaimana pula keadaan manusia. Itu gambaran huru-hara yang berlaku kepada alam. Mana bumi kosong, bukit-bukau semua diterbangkan, jadi debu yang berterbangan, jadi haba'an mansura. Bagaimana pula keadaan manusia? Kita balik kepada kita. Itu dipanggil munasabatul ayat. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut maja'a bil hasanah, sesiapa yang membawa amal kebajikan yang dikerjakannya. Apa dia hasanah itu? Para ulama mengatakan al-hasanatul kamilah, kompletlah hasanah itu, bermula dengan iman dan tauhid. Itu hasanah yang paling besar sekali.
satu amalan 10 kebajikan. Tinggi darjat sedekah RM1, dia akan naik dia punya aset besar sampai 700. Pahala puasa li wa ana ajzibi, tanpa limit Allah nak bagi. Itu dia katakan khairum, bagi dia akan dapat falahu khairum minha, pahala lebih baik daripada yang kita buat. Kita buat ni sedikit je, sikit yang kita buat kan. Siapa dia zikir, siapa dia jaga solat 12 rakaat satu hari satu malam, projek mega, dia dapat mahligai dalam syurga. Mana tidak khairun. Amalannya kecil sedikit, tapi dia ikhlas kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ganda pahala yang besar. Allahu Akbar. Maka kata dia khairun di sini bukan afun tafdil, tapi khairun di sini dengan makna mudha'afah, gandaan pahala yang besar Allah anugerahkan kepada kita daripada kita duduk yang kecil-kecil kan, daripada kita buat amalannya sedikit tapi pulangannya masya-Allah sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada wa hum min faza'i yawma idzin aminun, dan mereka pula akan beroleh aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari yang kiamat itu. Orang yang beriman dia tidak takut pada hari itu. Aminun yaumal qiyamati minal faza'. Cuma kata orang, kata di para ulama tafsir, dia kata faza' tu ada bila berlaku kiamat, semua orang mati, kemudian kita keluar daripada kubur. Ketika itu memang kita akan takut, duduk di tempat baru dalam suasana yang begitu huru-hara. Hari ibu bapa, adik-beradik, suami isteri, anak-anak lari masing-masing bawa diri. Itu dia panggil faza', hari takut. Tetapi bagi orang yang beriman, aminun, mereka aman. Masya Allah. Jadi faza' itu mujarrad syu'ur, perasaan tu takut. Tapi oleh kerana kamu beriman, tinggi darjat iman, Allah Ta'ala letak di bawah bayangan, Allah Ta'ala letak. Jadi bagi orang yang maksiat pula duduk di bawah bayangan, duduk di bawah cahaya terik matahari, berpeluh sampai ke peluh pula naik, ada yang sekat betis, ada sampai lutut, ada yang berenang dalam peluh. La haula wala quwata illa billah. Maka bagi orang yang beriman, aminun, dalam keadaan aman. Walaupun faza' takut tu ada, tapi kita rasa aman. Itu Allah Ta'ala letak perasaan dia tu aman, dan dia juga aman daripada sebarang perkara yang tidak baik pada hari akhirat. Tuan-tuan, kita yakin dan percayalah, ini janji Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Orang beriman tidak sedih, tidak duka cita dengan huru-hara yang besar itu. Huru-hara itu ada, memang takut bila keluar daripada kubur, tapi mereka diberi keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah. Baik, itu yang kita harapkan, insya-Allah. Kemudian kita tengok kumpulan yang sebaliknya pula, kumpulan yang satu lagi. Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar. Allahu Akbar. Dan sesiapa yang datang membawa amal yang jahat yang telah dikerjakan. Tadi para ulama tafsir mengatakan as-sayyi'ah, kepala bagi segala kejahatan, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dipanggil kepala bagi segala sayyi'ah. Dia baik ustaz. Orang ni walaupun dia syirik, tapi dia baik. Kita kata dia baik dengan orang, tapi dia tak baik dengan Tuhan pencipta dia. Kenapa dia tak sembah Allah? Maka ulama mengatakan as-sayyi'ah di sini syirik. Allahu Akbar. Ada juga yang kedua, dia kata jinsus sayyi'ah umuman. Semua jenis benda tak baik, bermula dengan syirik dan benda-benda lain tak baik. Tak solat, zina, minum arak, tipu orang, rasuah, semua benda lah. Senarailah kata orang, wahalum majarrah, dan seterusnya. Jadi semua benda yang tak baik. Apa jadi para jemaah sekalian? Bila bawa tak baik, fakubbat
yang datang bawa amal jahat yang telah dikerjakannya, maka sudah tentu mereka akan ditumuskan mukanya ke dalam api neraka. Apa tumuskan? Mana dia hempak, gopoh dengan atas muka dia. Fayulqa fin nari ala wujuhihim, dicampur ke dalam neraka di atas muka. Orang panggil hembam gitu je, gopoh. Timbul lagi soalan. Dia kata fakubat wujuhum finar. Orang kafir memang dicampur dalam neraka, tak keluar-keluar dah. Tapi orang beriman campur dalam neraka, setelah diselesaikan pembalasan dia akan keluar balik. Kata dia la yalzamu minhul khulud, bukan maknanya semua orang tu kekal. Tengok kategori orang kafir kekal. Orang yang beriman tidak kekal, tapi dihumban, apa dia kata tadi, tumuskan, disemban dalam neraka tu ngatas muka. Maka timbul lagi kan dalam hadis katanya neraka itu tidak sentuh maudhi'as sujud, tempat sujud tak sentuh. La takuluhun nar. Bagaimana kita nak jamak di antara ayat ini di apa ni, disembang dengan atas muka dengan tidak disentuh oleh api neraka. Maka kata di ulama tafsir kata, iza kubba ala wajhihi, bila dia disembang atas muka dia kerana neraka, maka dia dibakar. Asabathu nar illa maudhi'as sujud. Allah, tempat sujud tidak sentuh. Jadi alhamdulillah, kelebihan tempat sujud Allah muliakan dia. Orang ni sujud kepada Allah, tapi dia ikut syaitan dari sudut nafsu dia. Mana dia masih lagi beriman, tapi beriman dengan asi. Orang beriman yang maksiat. Ini yang kita bimbang, yang kita takut, tuan-tuan. Kita beriman tapi maksiat masih lagi berlaku. Allah kata apa? Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sambil dikatakan kepada mereka, dahlah ditumu atas muka, campur neraka, malaikat pula dengan penuh karang. Yuqalu lahum, Allahu Akbar. Ini kata-kata malaikat. Ada ulama tafsir kata min khazanati jahannam, penjaga neraka jahannam. Kata dia, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hei, kamu tidak diberi balasan ini melainkan apa yang kamu lakukan di dunia dulu. Malaikat pula mari hentam. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, kita dah dengar kiamat akan berlaku, huru-hara akan kita lalui. Kita akan menempuh jalan yang begitu sukar untuk tembus halangan-halangan itu. Nak suruh sampai ke syurga bukan mudah. Maka dalam ayat-ayat yang lepas, 3 perkara telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, anda dipanggil al-usulus thalathah. 3 asas, 3 prinsip. Dalam Quran ini 3 prinsip: al-mabda' wal-ma'ad wan-nubuwah. Mana mabda', permulaan kejadian manusia, kejadian alam. Al-ma'ad, kita akan balik semula di akhirat esok. An-nubuwah, yang menceritakan kepada kita semua ni melalui lorong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia lain boleh cerita apa yang berlaku pada hari kiamat, apa berlaku. Kalau ada orang cerita, itu semua tu cerita-cerita dengar boleh lah, tapi nak percaya tak ada wahyu dia. Ni manusia hari ni percaya ke mimpi makcik mana entah, mengamuk dalam bercakap kan. Oh, mimpi ni, apa yang kita nak percaya sangat? Kita percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW melalui hadis. Maka setelah ditakrirkan 3 perkara ini, Allah Ta'ala sebut permulaan kiamat dengan apa? Dengan dabah keluar. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi juga dengan berlakunya kiamat. Kemudian dipisahkan di antara 2 kumpulan. Kumpulan yang beriman, alhamdulillah,
mereka melepas tiga perkara telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, kan? Mimpi kabeh dihumban atas muka dia, maka timbul lagi lah di sini ayat yang kita akan baca ini targhib, mu nak selamat. Kamu dah dengar huru-hara, kamu sudah dengar kebincangan yang akan berlaku, kamu sudah dengar perkara yang sangat menakutkan, maka timbullah soalan, kaifa, bagaimana kita nak selamat? Allahu Akbar. Bagaimana kita nak selamat? Famazal amal, apa yang kita nak buat? Apa yang sepatut kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dan masyarakat kita? Maka ayat 91 Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah kepada Nabi ni perintah kepada umat sekali lah. Tuan-tuan tengok, inilah manhaj hidup kita. Inilah manhaj jalan selamat. Ayat 91. Innama umirtu an a'budu rabba. Setelah ditakririkan tiga perkara kumpulan yang beriman dengan yang akan berlaku, kawalan kaifa, apa yang kita nak buat? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota di bawah 1289. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal hari kiamat dan perkara-perkara yang berlaku sebelum dan sesudahnya. Sebelum kiamat, tanda-tanda dia. Manusia dibuat baik tak baik, kita pun sudah tahu. Dan insya-Allah kita semua sudah yakin benda ni akan berlaku. Itu iman kita. Kalau tidak, orang panggil tak beriman. Lalu diperintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum musyrik Quraisy yang ada depan mata dia, yang menentangnya, kita pun sudah tahu. Dibenarkan untuk masuk ke perang di sini. Dia dihantar kepada kaum saja. Illa saat tak jadi perang. Berapa orang yang syauk ni pokok-pokok yang berduri dia. Wala yunaffaru sayru, dan binatang hayawan duduk dalam muka yang bebas, yang hidup sendiri tak boleh ditangkap. Macam merpati apa-apa tak boleh ambil. Yang kita bela tak apa. Wala yaltaqitu luqatatuhu illa man arafa. Tak boleh ambil barang-barang yang kita jumpa, nak milik tak boleh. Kita kena serah kepada orang yang isytiharkan, serah kepada pihak kerajaan. Wala yukhtala khalaha, dan jangan dipotong rumput-rumputnya. Qala al-Abbas, ya Rasulullah, illa al-izkhir. Rasulullah minta izin lah nak potong rumput izkhir. Fa'innahu liqainihim wa libuyutihim. Kerana rumput izkhir ni untuk kita nak nyalakan api,
orang tukang besi nak api, dia nyala daripada izkhir. Dan juga boleh buat bantal, boleh buat maka Nabi kata illal izkhir, rupa izkhir dibenarkan potong, yang lain-lain tak boleh potong. Itu sebab nama dia tanah haram. Bila kita masuk Mekah, binatang tak boleh tangkap, pokok-pokok yang tumbuh sendiri tak boleh kita potong. Ya, pokok yang ditanam oleh Majlis Perbaran Mekah tu boleh. Itu dia panggil hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, saya bila masuk cerita Mekah ni saya kena beri awal, kalau tidak dia jadi panjang. Untuk tuan-tuan nak baca cerita Mekah, alhamdulillah Abu Anas telah pun berusaha keluarkan satu buku, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Cari buku ni. Makkah Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Saya dah tulis buku ni waktu masih belajar dulu. Untuk bila kita pergi ceramah ke jemaah haji kata, ustaz tak ingat cerita ni, boleh tak tulis buku. Jadi terlahirlah buku ni, alhamdulillah, bersama dengan kembar dia. Jangan pisah dua ni. Kembar dia nama Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Jadi dua buku ni kena ada. Nak kenal Madinah, kenal Mekah, kenal Madinah, dua-dua sekali kita kena kenal. Alhamdulillah. Jadi ini buku. Baiklah para pelajar sekalian, kita tak nak panjangkan cerita Mekah. Cukup setakat kita, Allah Ta'ala sebut kepada Quraisy supaya mereka insaf, mereka kenal. Allah Ta'ala tengok dalam ayat kita, walahu kullu syai', dan Allah Ta'ala lah menguasai segala-gala ada di dunia ni. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Walillahi Rabbi Makkah. Allah Ta'ala menguasai semua Mekah dan isi kandungannya dan semua benda. Itu kepunyaan Allah Azza wa Jalla, di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri budak-budak kepada Allah. Baik, sekarang ini kita sudah tahu Allah Ta'ala perintahkan kita beriman kepada Allah dan negeri Mekah ini aman, damai, dan aku diperintahkan jadi orang Islam bitauhid, dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut segala perintah Allah, menjauhi larangan. Kemudian ayat 92, bagaimana kita nak memahami tauhid? Dengar tuan-tuan, bagaimana kita nak fahami tauhid? Bagaimana kita nak tahu jalan betul? Bagaimana kita nak ikut lorong yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla? Kaif? Tengok ayat 92. Wa an atlu al-Quran. Allahu Akbar. Dan supaya aku sentiasa membaca Al-Quran. Ini sumber maklumat yang tepat, yang betul untuk kita selamat. Apa dia? Al-Quran. Jangan pula bila kita mari nak tadabbur Quran, nak mengaji Quran, sibuk pula kita. Mana boleh mengaji Quran? Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib kita kena ketahui. Jalan nak ketahui yang betul Quran dengan tafsir-tafsir yang muktabar. Alhamdulillah. Tafsir yang muktabar itulah yang besar. Baik. Baca Quran. Jadi Quran ini diambil sumber hidayah, sumber maklumat yang jelas. Wa an atlu al-Quran. Allah Ta'ala perintahkan aku baca Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Dan sesiapa yang menurut petunjuk Al-Quran dan beramal dengan Quran, maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Siapa dia ikut Quran, dia selamat. Apa dia maksud ikut Quran? Tuan-tuan tanda. Apa dia maksud ikut Al-Quran? Kata ulama tafsir, wazib. Yang pertama, tulis ini tip. Yang pertama, wazib ala tilawati. Saya berterusan sentiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran litangkashifali, supaya terdedah, terbuka depan mata saya hakikat-hakikat
maklumat-maklumat, rahsia-rahsia yang terkandung dalam Al-Quran itu yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka kita mengatakan kitab tauhid yang paling tinggi darjat apa dia? Al-Quran Karim. Ini sumber fardu ain kita duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Sumber fardu ain kita duduk di mana? Duduk di Al-Quran Karim. Baca, bukan baca saja. Kalau baca tak jumpa, baca saja boleh pahala. Tapi untuk kita memahami, iaitulah kita baca, kita ulang kaji, kita belajar tafsir, kita tadabbur, maka kita akan dapat peningkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, au ala tilawati ala nas bi tariqi takrir ad-da'wah wa tasniyat al-irsyad, ataupun kita ajar orang Quran, ajar tafsir, ulang sentiasa. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tadabbur Quran, mari kita baca Quran, mari kita fahami. Tuan-tuan kena ingat, kalau orang tanya di manakah sumber kitab tauhid yang paling utama, jawabnya Quran. Dalilnya sahabat-sahabat yang beriman mari daripada mana? Dengan Quran. Ulama-ulama dulu mari Quran. Sebelum ada kitab-kitab tauhid, mari mana? Quran. Semua dengan Quran mereka telah memahami, maka mereka beriman dengan Allah SWT. Jadi kita kata alhamdulillah, sumber maklumat kita yang paling utama Al-Quran, kemudian sunnah menjadi penjelas kepada Al-Quran dan juga menjadi orang panggil pendidik kepada hukum hakam duduk di mana? Sunnah Nabi SAW. Kemudian kita yang tak faham ni bagaimana? Ulama-ulama kita mari, ulama tafsir di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, imam-imam yang besar, sampai kepada hari ini kitab tafsir Al-Quran ini masih lagi ditulis oleh orang. Kita mengatakan setiap tafsir itu ada sudut tersendiri yang dikorek daripada Al-Quran. Yang kata, oh, Quran sudah tafsir lama, apa cari? Lah. Semalam saya tengok satu khabar gembira dinyatakan oleh mantan Menteri Agama kita yang baru pencen seminggu ni, Dr. Zul Hafizahullah. Dia kata projek waktu dia jadi Menteri Agama, dia telah keluarkan satu dia panggil Tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan ni kembar kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang kita baca sekarang. Tafsir pimpinan tahun berapa lagi? Tahun 60-an. Bahasa dia pun agak ketuaan sikit kan. Maka ditulis tafsir yang baru ni, nama dia Tafsir Al-Bayan. Bukan mana benda baru, cuma cara olahan, contoh-contoh sesuai dengan zaman kita. Mungkin akan masuk dalam Tafsir Al-Bayan ini cerita tentang COVID-19. Mana ada dalam tafsir pimpinan, belum ada masa tu. Masa tu ada kolera, ada cacar, ada apa. Tapi sekarang ni kita boleh masuk dalam tafsir kita ni, cerita tentang corona, cerita tentang COVID, cerita tentang Wallahualam. Kita mengatakan jazakumullahu khairah. Maknanya Al-Quran masih dikorek, masih digali, masih diperbaca, diperbincangkan, dipelajari. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita gembira dengan apa yang kita lalui, iaitulah belajar Al-Quran kerana dia menjadi sumber hidayah. Dengan tafsiran ulama Nabi, dengan huraian para ulama salafus salih dan ulama tafsir-tafsir yang muktabar, ini jalan selamat kita insya-Allah. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat seterusnya. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Dan siapa yang sesat, tak mau ikut Quran, termasuklah tak mau ikut sunnah Nabi SAW, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi amaran. Kita jangan susah hati tuan-tuan, jangan dudukkan dalam ayat Al-Fatihah wala tahzan alaihim. Jangan duduk cerita, jangan sedih. Setelah kita menyampaikan, setelah kita mengajak manusia, setelah kita berdakwah kepada manusia, orang tak dengar juga, orang tak ikut juga, jangan sedih. Kerja kamu telah selesai. Wa ma 'alaika illal balagh. Qul innama ana minal munzirin. Nabi sifat dia basyiran wa nadhiran, menyampaikan khabar gembira dan juga membawa khabar amaran kepada orang yang derhaka.
siapa? Kepada orang yang beriman. Amaran kepada orang yang engkar, itu kerja Nabi. Itu kerja Nabi. Nabi wafat, sahabat sambung. Sahabat wafat, tabi'in sambung. Kamu yang disambung oleh tuan-tuan syekh, tuan guru kita, sampailah kepada kita, menjadi penyambung, menyampaikan maklumat setakat ilmu yang kita ada. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tahu fungsi Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang belajar Al-Quran, saya yakin dan percaya, dan kita pun sudah ulang banyak kali, Al-Quran itu seperti apa? Seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa manis. Al-Quran makin dipahami, makin terasa kita betapa tingginya darjat mukjizatul Quran yang menjadi al-mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal sampai ke hari kiamat melalui Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Baik, penutup ayat ini, bahkan penutup surah ini, ayat 93, wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allahu Akbar. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji tertentu bagi Allah. Al-muttasifu bil kamali huwa Allah, yang bersifat dengan penuh kesempurnaan, penuh kemuliaan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka dialah yang berhak dipuji. Allah lah yang berhak dipuja, yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung ke atas hamba-hambanya. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tak akan terhitung. Tak akan terhitung, terlalu banyak. Tapi kita kena hitung. Bila kita hitung baru rasa nikmat. Allahu Akbar. Ni orang dah bawa cerita, walaupun cerita satu cerita analogi kata orang dah. Orang ni bila pergi ke hospital, oksigen dia tak cukup, terpaksa kena masuk oksigen. Masuk oksigen. Bila ambil oksigen, dia tengok bil dia mahalnya. Ada mudah sejuk oksigen yang Tuhan bagi daripada kamu lahir, daripada dalam perut mak sampai hari ni, berapa bayar? Baru kita terasa betapa besarnya nikmat yang Allah beri. Kena kira. Kalau tak kira, kita jadi sombong. Kita ingat oksigen ni kita punya. Dunia ni aku punya. Lah, dunia ni aku punya. Aku menumpang di atas rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini. Baiklah. Fata'rifunaha sayurikum ayati fata'rifunaha. Dan Allah akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kamu dapat mengetahuinya dengan jelas dan nyata. Kita tengok tanda kuasa Allah Ta'ala, tak usah tengok jauh-jauh lah. Dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi, tanda tuan-tuan, surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah kata, aku tunjuk kepada kamu tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla fil afaq, di cakrawala, wa fi anfusihim, dan pada diri kamu sendiri. Tak usah tengok kita je, daripada mata, telinga. Ajaib wallahi. Berapa banyak kita guna nikmat Allah Ta'ala ni. Sekali Tuhan tarik nikmat, terasa kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita ada duit banyak, doktor pakar atas dunia ni boleh kita beli, kita bayar untuk ubat kita, tapi tak ada faedah di hadapan kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita kena usaha ikhtiar. Ni ada setengah orang keluar video, ada orang hantar saya, terkejut saya. Ada ustaz ni menunjukkan dia ni tawakal tinggi. Kalau saya sakit, jangan bawa saya ke hospital, tuan-tuan. Kita kata kenapa sombong sangat? Nabi suruh kita tadawaw ya ibadallah, innallaha anzala
Wa anzala ma'ahu shifa. Allah Ta'ala turunkan penyakit, dia turun juga ubat. Berusaha. Jangan sombong kita dengan Allah SWT. Baik. Tuhan kata, Nabi kata, Allah kata apa? Aku tunjuk pada kamu tanda, mu tahu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah. Dan Tuhanmu tidak lalai akan segala yang kamu lakukan. Yang baik dapat, yang buruk terimalah dia punya akibat. Itu je. Allah Ta'ala tahu semua yang kita buat. Allah Ta'ala saksi semua yang kita buat. Kenapa? Dan Tuhan tahu kenapa dia bawa malaikat tulis. Menarik juga soalan ni, kan? Menarik juga soalan. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis ini nak menyatakan keadilan dia dalam perbicaraan. Membaca sendiri laporan. Kita baca. Betul aku buat semua. Betul. Tuhan tanya, ada bantahan? Tak ada bantahan ya Rabbi. Semua yang dibuat sudah ditulis. Padahal Allah Ta'ala boleh buat kun payakun, tapi dia baginya malaikat mencatat amalan kita untuk apa? Supaya kita ditegakkan hujah bahawa apa yang kamu buat ini, kamu terimalah balasan. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang kita lakukan. Syahidun ala kulli amalikum wa sayujazikum alaiha. Maka dengan itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sedih, jangan duka cita mereka yang mendustakan kamu, sebab mereka sedang di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Wa idza akhadhatu lam yuflitu. Bila Tuhan Nabi tindakan, tak akan terlepas. Lepas di dunia, mereka tak akan lepas di akhirat. Allah musta'an. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita cuba kutip beberapa fawaid al-ilmiyah, pendidikan, ilmu, pengajaran daripada ayat yang kita baca tadi, daripada ayat 89, 93 ataupun beberapa ayat sebelumnya yang kita rewind balik, kita ulang balik tadi. Yang pertama, tuan-tuan tanda faedah yang pertama, man ja'a bil hasanati, siapa dia bawa benda baik, mana bawa amalan yang baik, falahu khairun. Ulama tafsir kata ayat ini menjadi dalil bahawa pahala itu lebih besar daripada amalan, ganjaran lebih besar daripada amalan. Memang patut sungguh. Amalan kita sedikit, Allah Ta'ala balas banyak. Kalau balas sama pun kita rasa syukur dah, kan? Tuhan kata kalau mu solat, aku bagi sebuah rumah dalam syurga 5 bilik, banglo semidi, kita kata nikmat. Tapi ni tidak. Solat 12 rakaat satu hari satu malam, Allah Ta'ala bagi mahligai dalam syurga. Bukannya rumah teres, bukannya rumah banglo 10 bilik, baitum fil jannah. Apa lagi? Sekali kamu buat, bagi makan minum orang, bagi Allah. Maknanya ayat ini menunjukkan bahawa falahu khairun, pahala itu lebih besar daripada apa yang ganjaran kita. Macam kalau kita kerja membantu, dapat gaji RM50 satu hari, pagi sampai petang berpeluh-berpelah kata orang dah. Nampaklah setimpal dengan bayaran. Ini Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, yang kedua, man ja'a bil hasanati, siapa dia bawa benda baik. Soal kaifa yu'ta bil hasanat, bagaimana kebajikan itu dibawa, sedangkan amalan itu telah pun dilakukan di dunia dulu. Amalan ini benda yang kita tak nampak, macam zikir, macam apa benda tak nampak. Bukannya jisim. Ada orang tanya, macam mana kita nak sukat, nak timbang amalan kita esok? Jawab dia, Annallaha tabaraka ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Dia boleh tukar pahala amalan kita tu, dan yang bentuk maknawi dia tukar jadi benda. Letak atas timbangan, ni solatmu, ini puasamu, ini zakatmu. Itu kuasa Allah. Sebagaimana
ja'alna min ahliha ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahliha. Jadikan kami ahli syurga. Keluarga kami, ibu bapa kami, dan semua orang yang kami sayangi, termasuklah pelajar-pelajar kita semua ni. Amin ya Rabbal Alamin. Ahli neraka duduk neraka, surga neraka. Tiba-tiba dibawanya mati. Tengok, mati ni macam mana? Tak tahu. Dibawanya mati, letak antara surga dengan neraka. Wahwa al-kabshu. Al-kabshu ni macam seekor kibas biri-biri. Maka dia tanya, ahli syurga, mu kenal tu? Kenal. Apa tu? Maut. Mati. Ahli neraka, kenal? Kenal. Mati. Habis, summa yusbah. Kemudian mati disembelih. Mana mati sudah tidak ada mati lagi. Ketika itu gembira orang dalam syurga, ya Rabbi, alhamdulillah, kita tak akan mati sampai bila-bila. Orang neraka bertambah duka cita, tak ada peluang dah dia mati. Kalau dia mati, habislah azab dia. Itu contoh. Nak dengar lagi contoh lain menarik. Dan hadis tentang mati disembelih tadi dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Khudri. Hadis yang kedua, hadis muflis. Hadis kita takut ni. Man ta'udun al-muflis. Siapa dia orang muflis di kalangan kamu? Jadi orang kata muflis ni orang yang banyak hutang, tak banyak duit. Nabi kata itu muflis dunia. Muflis di akhirat, man ya'ti yawmal qiyamati bihasanati amsalil jibal. Orang muflis di akhirat, dia baik di dunia tu. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia pergi masjid, dia pergi haji. Mana pahala dia tu macam gunung di bawah. Tengok. Macam mana jadi gunung? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dia jadikan gunung. Puasa macam ni, zakat macam ni, sedekah macam ni. Tapi malangnya, gunungan pahala tadi akhirnya hilang habis, diambil oleh orang. Ya Rabbi, dia ni baik ni, solat, tapi dia cerca saya, ambil pahala dia. Orang ni baik ya Rabbi, tapi dia terus saja dia ambil pahala. Orang ni baik, dia pukul, habis pahala dia diambil oleh orang, maka dia jadi muflis. Na'udzubillah. Sebab itulah Abu Anas kata, untuk nasihat kepada kita sendiri dan kita semua, kita mengatakan pahala, kalau sayang kepada pahala kita, jangan beri kepada orang. Ni tuan-tuan, pagi, petang, siang, malam tu bagi pahala kepada orang yang kita benci. Orang kita benci, kita terul dia. Bila terul, ni jadi muflis di akhirat. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Pengajaran ni banyak pengajaran sekali. Yang ketiga, manja'a bil hasanati. Disebut ibarat di sini dengan siapa dia datang dengan kebajikan. Dia tak kata dengan amalan. Wa zalika li'anna 'amilal hasanah fid dunya. Amalan kebajikan sudah kita buat di dunia. Haitsu yahsulu ma yubtiluha, dan ada kalanya ada berlaku benda yang membatalkan amalan. Na'udzubillah. Tuan-tuan kena ingat. Maka orang buat baik atas dunia ramai, tapi dia membatalkan amalan. Tuan-tuan tanda. Perkara yang membatalkan amalan, apa dia? Yang pertama adalah ibadat riak. Kita buat Allahu Akbar, nak tunjuk dengan orang, habis pahala kita. Apa lagi? Orang tak tengok pun kita solat, kita pula share. Itu dia panggil sum'ah, mencari glamour. Ni bahaya. Hilang pula pahala. Kita bantu orang 20 tahun dulu. Budak ni ayah dia mati, anak yatim, kita bantu dia sekolah, kita bantu dia mendengar, kita bantu dia 20 tahun, budak ni jadi orang besar. Dia pun terlupa dengan pakcik. Tiba-tiba kita ungkit balik. Mu ingat, mu budak terbuang dulu di kampung ni, aku yang bagi, aku. Habis pahala 20 tahun yang subur, hilang habis. Haba'an mansura. Mengungkit, hilang pahala. Maka kata di para ulama, kerana itulah Allah Ta'ala sebut manja'a bil hasanati. Siapa dia datang dengan kebajikan yang dia buat. Dia tak kata dengan amalan dia buat. Sebab ada kalanya amalan kita buat dulu tak pergi ke akhirat. Tak pergi. Pahala dia sudah hilang tengah jalan. Na'udzubillah. Maka kita kena hati-hati
Ayat ini Tuhan kata manja'abil hasanat. Dia bawa kebajikan, di mana yang sudah ditapis. Allahul musta'an. Baik, kita yang keempat. Wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Siapa dia datang dengan pahala, dengan perkara yang baik, maka pada ketika itu mereka akan aman daripada ketakutan. Dalam ayat lain Tuhan kata fa fazi'a man fis. Bila berlaku tiupan sangkakala, terkejut semua. Bagaimana kita nak kata ayat ni kata mereka tak takut? Ayat yang pertama, ayat yang kedua kata fa fazi'a, terkejut. Bagaimana kita nak jamak? Ulama tafsir kata mula-mula berlaku itu sekala semua orang terkejut, keluar daripada kubur dengan alam lain, dengan suasana yang huru-hara. Tapi Allah Ta'ala nafikan terkejut itu bagi orang yang beriman. Hak yang beriman, dia terkejut, kata dia tenang. Masya Allah, tabarakallah. Jelas di situ. Itu kita kata Quran ni tak ada yang bercanggah, tuan-tuan. Yang bercanggahnya kepahaman kita. Baca tak habis, mengaji tak cukup, jadilah benda ni. Yang kelima, sebaliknya. Siapa dia datang dengan kebajikan, dia aman. Manja habis sayyiati, na'udzubillah. Siapa dia datang dengan kejahatan, maka dia jatuh. Mula daripada fasa, terkejut mula-mula bangkit sampailah dicampak dalam neraka. Waliyahzubillah. Yang keenam, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tuhan kata aku tak balas kecuali apa yang kamu buat. Kata ulama tadabbur fihi kamalu adlillah. Ayat ini menunjukkan sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata aku tak zalim kamu, aku tak buat unaya kepada kamu, aku tak khianat kepada kamu, tapi kamu yang mengunanya diri kamu sendiri, melakukan kezaliman, melakukan maksiat, maka terimalah balasannya di akhirat. Allahu Akbar. Yang ketujuh, wa man jaa bis sayyiati fakubbat wujuhum. Bila orang ini dicampak dalam neraka di atas muka dia, malaikat pula jawab, hal tujzauna illa ma kuntum ta'mal. Kami tak balas kecuali apa yang kamu buat. Maka ulama tadabbur kata azab ahli neraka tu dua dimensi. Azabun nafsi wa azabun badani. Azab jiwa, azab tubuh. Mana azab tubuh tu kena bakar, tapi azab jiwa ni kena kata ke mereka, ambil apa yang kamu buat tu, terima. Macam tu lah. Macam sekarang lah kan, bila orang kena tangkap, dah lah kena sebab, kena seksa, kena penjara, dikata pula inilah. Itu dia panggil azab nafsi wa badani. Na'udzubillah. Kita tak mau dua-dua azab, tak mau. Yang ke-8, Allah SWT perintah, wa innama umirtu an a'bud. Aku diperintahkan menyembah Allah. Maka di sini menjadi wujubul ibadati. Nabi kita, Allah Ta'ala wajib mengatakan dia kena ibadat. Hamba Allah yang lain, kita orang mukmin lagi kena ibadat. Nabi kena beribadat. Ayat ini tanda tuan-tuan membatalkan pandangan sebahagian daripada ahli-ahli tarekat ni yang mengatakan guru-guru yang mursyid yang sudah sampai ke peringkat makrifat, mereka tak perlu solat lagi. Kamu yang baru-baru ni, pakar-pakar rendah ni, perebet solat, kamu ahli syariat. Kita kata itu kepahaman sesat. Nabi yang paling tinggi darjat makrifat di sisi Allah Ta'ala, Tuhan kata wa innama umirtu an a'bud. Tiba-tiba kita kata wali ni tak payah solat. Ini semua kan ajaran sesat yang dibawa. Wali, ajaran sesat tu. Baiklah. Yang ke-9, kita ambil setakat 10 ya, jangan bimbang tuan-tuan. Nabi sebut Rabb hazihil baldah, tuan kepada negeri ini. Negeri mana? Negeri Mekah. Allazi harramaha, yang Allah Ta'ala isytiharkan Mekah sebagai tanah haram. Baik, dalam buku Mekah saya cerita benda ni, tuan-tuan boleh ambil, tengok, menarik.
dalam hadis Nabi kata inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan tanah haram Mekah. Wa inni haramtul Madinah. Aku telah mengisytiharkan tanah haram Madinah. Ini tanah haram Madinah. Buku kita ada. Kama harrama Ibrahim Makkah. Sebagaimana Ibrahim mengisytiharkan tanah haram Mekah. Jadi bagaimana ayat ini? Dalam hadis tadi Nabi kata Allah Ta'ala telah mengisytiharkan Mekah ini, telah gezek tanah haram Mekah ni yauma khalaqas samawati wal ardi. Bercanggah tak dengan hadis? Jawabnya tak bercanggah. Nabi Ibrahim hanya mengisytiharkan Mekah itu tanah haram kepada umat dia. Nabi SAW sekali lagi mengisytiharkan tanah haram Madinah kepada umat dia. Maknanya Mekah itu sudah digezek tanah haram bermula daripada mana? Bermula daripada dijadikan langit dengan bumi. Cuma Nabi Ibrahim tajdidul i'lan, memperbarui i'lan supaya orang tahu. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, jemaah duk tanya nak ambil mana buku ni? Tuan-tuan tengok dalam web www.dartaibah.com. Dalam tu ada buku-buku, termasuk juga buku-buku lain yang Abu Anas catatkan. Saya tak mengarang buku tuan-tuan, saya cuma catat apa-apa yang ada disebut oleh para ulama. Kita tukar susun je. Nak jadi pengarang taklah sampai peringkat begitu. Baik para pelajar sekalian, itu dari sudut tanah haram. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10, tuan-tuan tanda wa an atluwal Quran. Tengok ayat yang terakhir, ayat 92. Wa an atluwal Quran. Dan supaya aku sentiasa baca Quran. Kata di para ulama, haqiqatut tilawah. Hakikat baca Quran tu bagaimana? Iaitu yang pertama, at-tilawatul mutlaqah. Baca Quran, itu dia bagi baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu bagi baca Quran. Itu tahap yang pertama. Dia panggil tahap yang pertama tanawul tilawat al-lafzi. Baca lafaz Al-Quran. Alhamdulillah. Dan Al-Quran itu, bacaan itu wasilah kepada bacaan yang hakiki. Apa dia bacaan hakiki? Dia panggil tilawat makna. Kita baca makna Al-Quran dengan kita memahami isi kandungan Quran. Ni kita belajar tafsir, kemudian kita ambil ayat-ayat tentu, kita tadabbur mana kita fikir kepada ayat ni, bagaimana aku nak beramal dengan dia. Tafsir itu mana kita hurai makna ayat. Berapa kali dah saya hurai kepada pelajar yang bertanya tentang apa beza di antara tafsir dengan tadabbur. Tafsir ni mana kita nak faham makna maksud ayat ni, nak faham maksud ayat, sabab nuzul dia, bagaimana. Adapun tadabbur, kita berfikir bagaimana aku nak merealisasikan hidupku dengan panduan Al-Quran. Apa yang kita faham, itu maksud tadabbur terlebih tingkat satu tingkatan lain. Jadi fahamlah kita. Maka bacaan yang ketiga, Al-Quran, al-amalu bima fi. Kita beramal dengan apa yang ada. Tuan-tuan tanda sebagai penutup, hakikat tilawatul Quran wa an atluwal Quran, hakikat dia tiga. Yang pertama, baca dengan lidah. Yang kedua, baca dengan makna dia, hati dia. Yang ketiga, baca dengan anggota, artinya kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itulah yang dikatakan baca Quran yang sempurna. Kalau setakat baca saja, tak beramal. Kita tengok ni orang-orang duduk mengaji Quran ni, masuk pertandingan Al-Quran yang muslimah ni, qari'ah. Masya Allah, pipi merah, muncul tiung, kena lutung. Habis membaca ayat Quran tentang wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah.
baca Quran kita langgar SOP Quran, langgar dia punya peraturan Quran, maka Quran akan laknat atas kepala kita. Waliyahzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita pada pagi yang mulia ini 31 Ogos 2021, sempena dengan Hari Merdeka yang ke-64. Kita juga dapat khatam Suratul Namli. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merdekakan kita, keluarga kita, pelajar-pelajar kita semua ni daripada api neraka, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bermula dengan Suratul Qasas. Surah Al-Qasas dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.